Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM memperuntukkan sebanyak 1.2 bilion ringgit melalui Suruhanjaya Komunikasi Malaysia untuk menyediakan prasarana bagi meningkatkan sistem telekomunikasi khususnya penembusan jalur lebar di seluruh negara. Ia selaras dengan hasrat kerajaan mencapai sasaran 95% kawasan termasuk luar bandar menerima akses komunikasi menjelang 2020. Menteri Komunikasi dan Multimedia Senator Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Tun Said Keruak berkata, ke arah itu, lebih banyak menara telekomunikasi akan dibina khususnya di luar bandar. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Dr. Saleh mahu golongan muda merebut peluang serta memanfaat kemudahan internet termasuk laman sosial dan blog untuk menjana pendapatan menerusi perniagaan dalam talian. Katanya kerajaan turut menyediakan bantuan 100 juta ringgit sebagai dana bagi mereka yang menceburi bidang perniagaan dalam talian melalui sistem e-rezeki dan e-usahawan. Beliau berucap merasmikan program Langkah Bersama Sehati Sejiwa di Kota Belud. Dalam majlis ini, Datuk Saleh menyampaikan sijil watikah lantikan dan geran bagi 5 komuniti yang baharu di pantai barat utara iaitu Kota Belud dan Kota Marudu. Kualiti penulisan pengamal media di Sabah terus ini dapat dilihat menerusi hasil karya yang diterima untuk anugerah kewartawanan berprestij Kinabalu Shell Press Award tahun ini. Presiden Persatuan Wartawan Sabah SJA Francis Fahir memaklumkan tahun ini sebanyak 259 karya telah diterima untuk penilaian. Pada kali ini pun sambutan terhadap penganjuran Kinabalu Shell Press Award ini juga cukup membanggakan. Dari sudut terutama sekali dari sudut mutu penulisan yang dikatakan oleh para pengadil kita yang menunjukkan satu peningkatan yang sangat baiklah. Beliau memberitahu pemberita RTM selepas kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman di Srigaya, Kota Kinabalu. Hadiah berjumlah lebih RM100,000 bakal menjadi milik pemenang dalam 11 kategori yang dipertandingkan termasuk 2 kategori baharu iaitu Anugerah Kewartawanan Wartawan Sambilan dan Fotografi Wartawan Sambilan. Anugerah tersebut akan berlangsung pada 13 November depan. Kehamilan tidak dirancang dan tidak diingini menjadi punca kadar pengguguran bayi di Malaysia semakin meningkat. Kehamilan tidak dirancang turut menjejaskan kesihatan wanita sekaligus membawa impak negatif kepada masyarakat. Demikian dinyatakan pemangku Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Dr. Zainal Arifin Mustafa sempena program National Conference on Avoiding Unplanned Pregnancies di Kota Kinabalu. Justru katanya kaedah menanganinya perlu diberi perhatian serius bagi mengelak isu tersebut berpanjangan. Di samping peranan dan kerjasama semua pihak untuk menyelesaikan masalah pembuangan bayi di negara ini. We would like them to have access to technology, but at the same time we must also build the nation with enough knowledge and information about health so that they don't go into wrong ideas. Dalam majlis ini turut diadakan program Plan Your Pregnancy bertujuan memberi pendedahan kepada peserta mengenai kepentingan merancang kehamilan. Seramai 280 peserta dari Malaysia dan Brunei menyertai program berkenaan. Golongan graduan dinasihati agar tidak terlalu memilih pekerjaan, sebaliknya perlu bijak meneroka peluang pekerjaan di luar bidang pengajian. Exko Pendidikan Negeri yang juga Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun percaya adanya pengalaman dan pengetahuan di luar bidang penghususan memberi kelebihan kepada graduan untuk bersaing dalam pasaran kerja. Beliau berucap merasmikan Majlis Convocation ke-4 Kolej Antarabangsa Almakres di Yayasan Sabah, Kota Kinabalu. Datuk Masidi juga berkata tamat belajar bukan bermakna tamatnya mencari ilmu. Sebaliknya perlu diteruskan ke peringkat lebih tinggi selain mengikuti kursus yang berguna dalam kebolehpasaran pekerjaan. Beliau berharap graduan memanfaatkan ilmu yang dipelajari untuk pembangunan negara dan masyarakat. Sementara itu, Pengarah Eksekutif Kolej Antarabangsa Almakres, Terence S.K. Chi berkata, lebih 80% graduan kolej berkenaan telah mendapat pekerjaan.
Ini membuktikan kolej itu berjaya melahirkan graduan berdaya saing dan memenuhi kehendak pasaran kerja. Seramai 214 graduan Diploma Pengurusan Kesegangan, Diploma Perakaunan, Diploma Pengurusan Peruncitan dan Diploma Pemasaran menerima diploma masing-masing. Sebanyak RM20,000 menanti juara pertandingan akhir pidato Piala Presiden UMNO yang dijadualkan berlangsung pada 8 Disember depan di Ibu Negara sempena Perhimpunan Agung UMNO 2015. Naib Johan bakal membawa pulang wang tunai RM15,000 dan tempat ketiga RM10,000 beserta sijil dan piala iringan. Menurut Ketua Penerangan UMNO Sabah Datuk Sapawi Haji Ahmad, pertandingan ini bakal dijadikan acara tahunan bertujuan melahirkan lebih ramai penceraman berkaliber khususnya dalam kalangan ahli UMNO. Bukan senang mencari peserta. Dan tidak mustahil Sabah boleh dapat. Last year Sabah dapat second. Dari Keningau. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Antara kategori dipertandingkan ialah ahli UMNO berumur 41 hingga 60 tahun termasuk wanita, sementara kategori belia dan belia wanis berumur 15 hingga 40 tahun. Di Sabah, pertandingan untuk memilih wakil ke peringkat kebangsaan akan berlangsung pada 8 November ini. Pertandingan akhir melibatkan 5 zon UMNO di seluruh Malaysia terdiri dari zon utara, selatan, timur, tengah dan zon Sabah. Baik, sekian bahan berita dari Sabah.